Bernama Radio, stesen berita bisnes anda kembali waktu ini bersama-sama dengan saya, Natasha Aimi, dan kita dalam program Inovasi Negara. Baik, dan hari ini kita nak bawakan topik tentang melangkah ke arah revolusi digital. Dan bersama-sama dengan saya pada waktu ini di dalam talian, ya, kita bersama-sama Profesor Teknologis Dr. Faiz Abdul Rahman yang merupakan Naib Presiden Penyelidikan dan Pembangunan dan Pengkomersilan di Universiti Tunku Abdul Rahman. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Natasha. Baik, Doktor. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita nak dengarkan tentang topik ataupun nak bincangkan tentang topik melangkah ke arah revolusi digital ini, ya, di mana kita ketahui sekarang ini semuanya nak guna digital. Okey, apa saja, apa perkara, tak kisah dunia perniagaan ke, pendidikan ke, ataupun apa saja, semua dah menggunakan hampir 100% teknologi digital ini. Dan difahamkan juga di Universiti Tunku Abdul Rahman sendiri telah dianugerahkan sebagai Premier Digital Tech Institution, ya, oleh MDEC. Jadi kita nak Doktor kongsikan sedikit tentang peranan Universiti Tunku Abdul Rahman sebagai PDTI ini. Silakan. Terima kasih, Natasha. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bernama kerana menjemput saya ke program Inovasi Negara ini. Sedikit latar belakang sebelum saya pergi ke topik. Universiti Tunku Abdul Rahman atau UTA adalah sebuah universiti swasta tidak berasaskan keuntungan, maksudnya not for profit, yang ditubuhkan di bawah Yayasan Pendidikan UTA pada tahun 2002. Setakat ini kami mempunyai 2 kampus di Sungai Long, Kajang, Selangor dan di Kampar, Perak, dengan populasi pelajar sekarang seramai 22,000 di dalam kursus dari peringkat asasi, sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah. UTA diiktiraf sebagai Premier Digital Tech University ataupun institution pada 17 Jun 2019. Dan sebagai salah satu Premier Digital Tech Institution, UTA memainkan peranan untuk menyediakan graduan yang berkemahiran di dalam bidang teknologi digital. Terutama sekali di dalam era industri pendestrian 4.0 ni, so teknologi digital amat penting pada industri. So peranan kami ini amat penting kerana jurang antara universiti dan industri perlu dirapatkan supaya graduan bila mereka keluar untuk mendapatkan pekerjaan, mereka dilengkapi dengan ilmu pengetahuan bidang kemahiran yang menjadi sasaran oleh pihak-pihak majikan serta mampu memenuhi keperluan ekonomi digital negara. So itu seringkas mukadimah untuk permulaan. Baik. Okey, dan fakulti di UTAR sendiri, yang manakah kini menjadi sebahagian daripada inisiatif PDTI ni, Doktor? Fakulti yang terawal yang diterima sebagai PDTI ini adalah Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Ini adalah tahun lepas. Tetapi tahun ini ada sebuah lagi fakulti yang diiktiraf, iaitu Fakulti Lee Kong Chian, Fakulti Kejuruteraan dan Sains yang di kampus Sungai Long, Kajang. Okey, baik. Dan bidang dan juga subjek dalam kurikulum di Universiti Tunku Abdul Rahman, apa agaknya bidang tersebut ataupun subjeknya yang mendukung objektif PDTI ini? Antara subjek-subjek yang ditawarkan adalah sebagai contoh Artificial Intelligence dan Data Science, Mobile Computing dan Software Engineering, Data Mining dan Business Intelligence. Kita juga ada Digital Economy Technologies, Networking dan Cyber Security, Cloud Management Databases dan banyak lagi subjek yang berkaitan dengan digital teknologi ini. Okey, baik, itu dia tentang apa usaha, ya, yang dilakukan oleh Universiti Tunku Abdul Rahman sendiri, dan turut mendapat anugerah daripada MDEC dengan
mengikuti orang kata revolusi digital ini. Dan kalau kita boleh kongsikan pada waktu ini industri keempat ataupun revolusi keempat, industri 4.0 macam-macam lah nama yang kita berikan, semuanya adalah tentang perkara yang sama dan secara umumnya ia melibatkan Internet of Things ataupun IoT atau internet kebendaan dalam hampir semua aspek kehidupan seharian dan berbeza daripada revolusi industri pertama. Kalau kita flashback balik, tertumpu kepada penggunaan mesin berkuasa wap contohnya. Lepas tu revolusi industri kedua yang menjurus kepada elektrik. Revolusi ketiga pula lebih kepada penggunaan teknologi maklumat ataupun IT. Revolusi industri 4.0 yang rancak berlaku di seluruh dunia ini memerlukan semua pihak bertindak pantas seiring dengan pembangunan pesat dalam produk berteknologi dan sistem automasi lebih pintar. Semuanya pintar, rumah pintar, kereta pintar, telefon pintar doktor Ya, betul Natasha. Dirasakan bila adanya revolusi digital ini memudahkan kerja-kerja manusia itu sendiri. Tapi kita nak dengarkan sedikit juga pendapat doktor kan, bila revolusi digital ini telah pun meluas penggunaannya secara maksimum di seluruh dunia, apa lagi di Malaysia. Jadi bagaimana tentang keperluan manusia itu sendiri dalam sesuatu tugas tu doktor? Sedikit pandangan doktor. Sebagai yang kita tahu, kebelakangnya ini banyak pekerjaan ataupun yang pernah dilakukan oleh kita yang repetitif, yang berulang-ulang ataupun yang mengikut sesuatu peraturan telah digantikan oleh teknologi. Tujuannya adalah untuk pekerjaan itu dilakukan dengan lebih efektif atau efisien. Okay? So, tapi ada sesuatu yang mesin tidak boleh lakukan. Sebagai contoh, emosi. Mesin tidak ada emosi. Betul. Dan juga mesin tidak ada kreativiti. So, ini adalah dua ciri yang manusia mesti tekankan. Terutama sekali sekarang anak-anak kita, untuk mereka bersedia untuk pekerjaan di masa depan, mereka mesti ada dua ciri ini. Iaitu satu, kreativiti, dan yang kedua, emosi yang kuat. Maksudnya mereka mempunyai pegangan civic yang kuat. Maksudnya mereka boleh membuat keputusan bukan sahaja mengikut peraturan tetapi emosi, ada empati terhadap perasaan manusia yang mereka sedang berunding. Okay? So itu amat penting untuk kita pada masa ini. Terutama sekali anak-anak kita lah yang baru masuk sekolah rendah. So sebab ada report daripada World Economic Forum yang mengatakan bahawa kanak-kanak atau anak-anak kita yang sekarang berada di sekolah rendah pada masa hadapan mereka tidak tahu apa pekerjaan yang akan ada untuk mereka. So apa yang kita perlu sediakan untuk mereka adalah asas-asas ini. Asas-asas seperti yang saya katakan tadi, emosi yang kuat dan also creativity. So ini akan membantu mereka di masa akan hadapan. Okey. Jadi itu pesanan yang penting saya rasa tu kan doktor kan, dalam menghadapi cabaran masa hadapan. Walaupun kita lihat penggunaan digital ni memang sangat baik lah sebenarnya kan, banyak memberi kemudahan kepada penggunanya. Tapi dalam pada masa yang sama kita betul fikir-fikir bagaimana pula dengan tenaga kerja manusia ini. Adakah diperlukan atau tidak diperlukan secara totalnya? Masih diperlukan. Masih diperlukan yang melibatkan kreativiti dan emosi. Baik. Buat sesuatu keputusan. Itu dia. Okey, jadi itu sangat menarik tentang melangkah ke arah revolusi digital bersama-sama dengan Profesor Teknologis Dr. Faiz Abdul Rahman, Naib Presiden Penyelidikan dan Pembangunan dan Pengkomersialan di Universiti Tunku Abdul Rahman. Kita akan berehat seketika. Sekejap lagi kita tanyakan kepada doktor tentang inisiatif yang diambil oleh Universiti Tunku Abdul Rahman sendiri dalam ke arah mendepani revolusi digital ini. Kita berehat seketika doktor. Ya, boleh Natasha. Terus saja dengarkan kami di Bernama Radio. Kearifan dan kepimpinan pemikiran di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Kapsul Grad TVET. Bagi saya, nak belajar tak ada masalah. Tak ada halangan. Yang penting minat. Kalau belajar tak ada minat, jadi macam saya. Separuh jalan berhenti. Habis.
duit nak bayar lagi, peti-petian nak bayar lagi. Jadi yang penting minat. Lagi satu, kalau nak belajar, dekat mana-mana pun boleh pandai. Dekat mana-mana pun, belajarlah dekat mana pun. Ada yang sekolah pondok, ada yang sekolah biasa. Kat mana-mana pun boleh pandai. Jadi jangan memilih dan fikir betul-betul nak jadi apa lepas ni. Encik Muhammad Firdaus, Servis Eksekutif, Volkswagen Melaka. Stesen berita bisnes anda. Baik, kembali waktu ini kita dalam program Inovasi Negara di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda dan Inovasi Malaysia. Kalau kita nak kongsikan dilihat mesti dipertingkatkan ini bagi mengatasi cabaran pemulihan pasca COVID-19 seperti mana sekarang. Dan ketika kita renung kembali waktu yang mencabar ini, jadi kita akan menghargai peluang-peluang unik yang diberikan untuk menambah baik beberapa infrastruktur yang sedia ada. Ini bagi memastikan pertumbuhan baharu dalam ekonomi digital di masa hadapan. Dan dalam era revolusi industri 4.0 atau IR 4.0 ini, maklumat digital, kemudian data raya, big data, dan ini berfungsi sebagai bahan utama yang menggerakkan ekonomi baharu. Dan kita tahu dan kita setuju juga sebenarnya masyarakat dilihat lebih mudah untuk menikmati kemudahan dan akses serta peluang baharu, namun wujud juga beberapa kebimbangan. Jadi Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC sebagai agensi yang diberi mandat untuk mendigitalkan negara perlu melaksanakan tanggungjawab bagi mengintegrasikan masyarakat ke platform digital yang disatukan. Okey, itu dia berkenaan dengan Revolusi 4.0 ini. Jadi kita nak tanyakan kepada tetamu kita Profesor Teknologis Dr. Faiz Abdul Rahman tentang inisiatif yang diambil oleh Universiti Tengku Abdul Rahman sendiri berkenaan dengan revolusi digital ini, Doktor. Okay, terima kasih Natasha. So sebelum saya pergi kepada inisiatif yang UTA sedang jalankan, kita sedia maklum bahawa revolusi perindustrian keempat ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan sistem cyber fizikal, iaitu integrasi antara sistem komputer, jaringan dan proses fizikal. Okay, maksudnya berkaitan dengan automasi dan kecerdasan buatan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dan membuat keputusan. Sebagai contoh, buat masa dahulu, bila kita buat perdagangan ataupun kita berdagang, kita selalunya akan letak barang yang kita nak jual itu di sesuatu kedai. Dan sebagai pengguna, kita perlu ke kedai itu untuk membeli dan melihat barang-barang itu. Itu adalah proses fizikal. Okay? Tetapi sekarang kita tidak perlu lagi mempunyai physical location. Okay? Sebab semua ini boleh didigitiskan. Maksudnya didigitize, barang-barang itu boleh dimasukkan ke e-marketplace menggunakan sistem komputer dan also network. Dan pengguna also tidak perlu physically atau secara fizikal pergi ke kedai. Mereka hanya perlu melayari internet dan melihat barang-barang yang mereka perlukan di e-marketplace. Dan segala pembelian dilakukan online. Itu adalah teknologi terkini di bawah IR 4.0. Okay? So itu adalah satu contoh yang melibatkan sistem cyber fizikal. Dia integrate antara physical proses dengan sistem komputer dan jaringan. So berbalik pada inisiatif yang UTA sedang jalankan bagi menyahut keperluan negara, kita ada melakukan kerjasama dengan Alibaba, okay? Melalui latihan dan sijil pengiktirafan kepada pelajar dan staf kami dalam program latihan e-dagang. Dalam program dengan Alibaba ni dipanggil program Alibaba Global E-Commerce Talent. Secara ringkas GET, GET, Global E-Commerce Talent. Yang merupakan salah satu inisiatif oleh Alibaba.com untuk melatih lebih ramai bakat ataupun tenaga pekerja terlatih di dalam e-dagang. Kerana kita di Malaysia kekurangan kepakaran di dalam bidang ini.
pada tahun 2016, UTA telah menghantar seramai 30 orang pensyarah untuk menghadiri bengkel Train the Trainer selama 5 hari di China dan menjadi kumpulan pelatih pertama yang menerima sijil Alibaba.com Get di Malaysia. Mereka kemudian akan balik dan menggunakan apa yang mereka pelajari di dalam silibus pengajaran mereka. So maksudnya pelajar kami akan terdedah kepada platform e-commerce. So sebagai contoh, akaun Alibaba. Akaun ni adalah untuk business to business. So maksudnya kita belajar macam mana nak buat e-commerce antara business to business. Kita juga akan belajar tentang Lazada dan Shopee. Lazada dan Shopee ni adalah business to consumer. So berbeza. So platformnya juga akan berbeza. So pelajar kami akan belajar cara untuk set up business dan melakukan keusahawanan secara online. Okay, itu adalah inisiatif kami yang pertama. Yang kedua adalah melalui pusat inkubasi kami, Innovate Center. Kita ada pusat inkubasi untuk pelajar melakukan bisnes mereka dan dengan kerjasama dengan MCM E-Com Global Venture dan JNC Express telah menubuhkan pusat pemenuhan e-dagang. Maksudnya e-commerce fulfillment center. Maksudnya kita ada marketplace secara online. Pelajar dan pelajar dan staff kami boleh letak barangan yang mereka ingat jual di dalam marketplace tu, dan e-fulfillment center ni akan melakukan segala urusan perniagaan untuk mereka. Maksudnya mereka akan bungkus bila ada pembelian. Center ni akan membuat pembungkusan barangan itu dan mereka juga akan menghantar melalui JNC Express ke destinasi pembeli. So ni adalah satu inisiatif yang pertama di Malaysia untuk sebuah universiti. So bukan sahaja kita memberi pengajaran secara teori tetapi juga praktikal. So ini dengan center ini, pusat pemenuhan e-dagang ni, pelajar dan staff kami akan dapat melihat apa proses di dalam e-dagangan. Daripada e-marketplace sampai ke penghantaran yang semua berasaskan atas talian digital. Okay, so itu adalah antara dua inisiatif yang buat masa sekarang kita tengah lakukan untuk melatih pelajar kami dan menyokong usaha yang dilakukan oleh MDEC untuk digital ekonomi di negara. Baik. Okey, sangat menarik ya. Dan itu inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh UTAR sendiri. Dan bagaimana pula MDEC, Doktor, telah memainkan peranan dalam membantu memajukan institusi seperti UTAR sendiri dalam membantu pelajar-pelajar menceburi industri digital ini. Pertama sekali, Doktor lihat bila cerita tentang digital, sambutan daripada pelajar-pelajar ni macam mana? Mereka yang minat ni memang ramai ke yang suka untuk turut serta? Kita dapat lihat trend tahun 2 ini, minat pelajar untuk menceburi bidang digital ni telah meningkat. Sebab mereka dapat melihat peluang pekerjaan dan juga bukan peluang pekerjaan, mereka juga boleh mengusahakan perniagaan mereka sendiri dengan ilmu yang mereka dapat daripada universiti. They are not just going for work, they are job creators. Itu amat penting untuk negara. So langkah-langkah yang diambil oleh MDEC memainkan peranan penting bagi memastikan kurikulum di universiti adalah relevan dan terkini. So kami sentiasa berunding dengan mereka tentang apa kurikulum yang perlu untuk menyokong digital economy untuk negara. Dan mereka juga mengalakkan kerjasama antara universiti dan industri. So mereka adalah sebagai jaringan ataupun link antara universiti dan industri
dalam melatih graduan yang memenuhi keperluan modal insan dalam sektor ekonomi digital negara. Sebab kadang-kadang universiti ini mungkin terlalu fundamental. So, tapi kami juga perlu input daripada industri yang memberi kita cadangan ataupun pandangan tentang apa subjek-subjek yang perlu untuk graduan bila mereka bergraduat, terus terlatih untuk melakukan pekerjaan di dalam industri mereka. Okay, so itu adalah antara inisiatif yang ataupun langkah-langkah yang diambil oleh MDEC dalam membantu kami universiti. Baik. Okey. Dan bagaimana pula kalau kita lihat, Doktor, adakah macam MDEC sendiri, apakah MDEC ini perlu memainkan peranan yang lebih mendalam lagi di dalam sektor pembelajaran digital ini? Pada saya, MDEC boleh membantu atau meneliti dari segi infrastruktur yang dapat menyokong serta memudahkan pembelajaran digital kerana kebanyakan institusi pendidikan telah mula mengadaptasi serta sesi pembelajaran dalam talian. So, disebabkan oleh pandemik sekarang, kebanyakan institusi pengajian tinggi telah melakukan pengajaran secara online. So, ini adalah sesuatu yang bukan normal untuk kami. Okay? So, kita kena mengadaptasi pada situasi itu. Baru Dan baru dan kadang-kadang kita perlukan sokongan dari segi infrastruktur, because kadang-kadang pelajar tu bukan sahaja di bandar tetapi di luar bandar. Betul. So kalau infrastruktur itu tidak berapa bagus, so mungkin pelajar di luar bandar akan ketinggalan. So itu adalah satu harapan kami lah, supaya mungkin infrastruktur untuk pembelajaran digital ni dapat ditingkatkan lagi. Okey, dan kalau kita tengok MDEC sendiri melihat banyak inisiatif hebat yang boleh membabitkan pelbagai agensi, sudah pun dirancang bagi merangsang pertumbuhan teknologi keuangan contohnya sebagai alat untuk mempercepatkan penerapan ekonomi digital. Dan MDEC seperti yang kita ketahui memang akan menyokong inisiatif-inisiatif ini dengan menyediakan antaranya kerangka kerja yang membolehkan ia dapat beroperasi dengan mudah, jimatkan kos secara keseluruhan ekosistem digital kebangsaan. Itu dia mungkin antara peranan MDEC. Baik, Doktor, sebelum kata kita berakhir, mungkin sedikit nasihat, saranan daripada Doktor sendiri dalam kata negara sendiri yang melangkah ke arah revolusi digital pada ketika ini. Silakan, Doktor. Okay. Industri Revolution 4.0 ni adalah satu cabaran yang amat penting untuk negara. Kita tidak boleh menunggu lama sebab teknologi berubah dengan sangat cepat. Jika kita tidak melakukan sesuatu, mungkin kita akan ketinggalan dan ini akan merugikan negara. So, sebagai institusi pengajian tinggi, kita perlu lebih fleksibel bagi menghadapi perubahan ini, dan kita juga berharap para pelajar juga dapat lebih berusaha untuk mempelajari bidang teknologi digital ini. Setakat ini mungkin pelajar yang mengambil bidang ini telah meningkat, tetapi boleh ditingkatkan lagi untuk menyokong ekonomi negara terutamanya. Okey. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Teknologi Dr. Faiz Abdul Rahman, Naib Presiden Penyelidikan dan Pembangunan dan Pengkomersialan di Universiti Tunku Abdul Rahman, kerana bersama dengan kami di Bernama Radio pada waktu ini. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Natasha. Baik, itu dia untuk program Inovasi Negara pada waktu ini. Terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda.